Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali, nama saya Muhammad Tajuddin bin Ismail, dan saya bersama dengan Ustaz Saiful Izam bin Muhammad insya-Allah akan membuat pembentangan pada hari ini. Pertama sekali saya akan membentangkan tentang metodologi Imam Ahmad dalam musnad beliau, iaitu musnad Imam Ahmad, dan juga Ustaz Saiful Izam akan membentangkan tentang metodologi Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari insya-Allah. Dan pembentangan ini saya akan mulakan terlebih dahulu, dan insya-Allah saya akan membentang tentang musnad Imam Ahmad. Pertama sekali, kita nak tahu apa yang kita akan dapat di akhir pembentangan ini. InsyaAllah, pertama sekali pendengar diharapkan akan dapat mengenali Imam Ahmad secara ringkas, iaitu mengetahui biografi kehidupan beliau secara ringkas. Kedua, kita akan tahu tentang kaedah pengambilan hadis Imam Ahmad, serta pengaruh pengambilan hadis ini kepada fiqh Imam Ahmad sendiri, dan juga penyusunan Imam Ahmad dalam musnad beliau. Ketiga, kita akan tahu tentang kaedah penyusunan musnad, bagaimana musnad disusun, apakah pola susunan hadis dalam musnad. Dan yang terakhir, kita akan tahu kelebihan dan kekurangan dalam penyusunan musnad Imam Ahmad. Baik. Pertama sekali, seawal kurun kedua hijrah, telah banyak kitab-kitab hadis telah mula ditulis, dan kita lihat kebangkitan para ulama hadis yang mula menulis kitab-kitab hadis dalam pelbagai bentuk dan pelbagai rupa. Kurun ketiga menyaksikan lebih banyak kitab-kitab hadis ditulis dengan sistem-sistem yang tertentu. Dan kita nampak pada waktu inilah puncak pembukuan dan penulisan hadis. Dan antara kitab-kitab yang masyhur pada zaman ataupun kurun ketiga inilah seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ataupun sebelum itu Muwatta' Imam Malik, Sunan Abu Daud dan lain-lain. Semuanya ditulis dengan kaedah yang berbeza-beza. Dan setiap satu daripada kitab-kitab ini ada metodologi, ada kaedah yang diamalkan oleh penulis itu sendiri, dan mereka membawa idea mereka dalam penulisan hadis kepada masyarakat melalui buku atau kitab mereka. InsyaAllah pada hari ini fokus perbincangan kita ialah berkenaan dengan metodologi Imam Ahmad dalam musnad beliau. Pertama, kita nak bincang secara ringkas, siapakah itu Imam Ahmad? Nama penuh beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Az-Zuhli Al-Shaybani Al-Baghdadi. Az-Zuhli Al-Shaybani, makna beliau ini berasal daripada suku Arab Syaiban, dan beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijrah di Baghdad, dan beliau meninggal pada tahun 241 Hijrah di kota yang sama. Dan gelaran yang diberikan kepada beliau ataupun kunyah beliau ialah Abu Abdullah. Ini merujuk kepada anak sulung beliau yang bernama Abdullah, maka kunyah yang diberikan kepada beliau ialah Abu Abdullah, dan beliau dipanggil dengan nama tersebut oleh sesiapa yang mengenali beliau. Dan Imam Ahmad, beliau seorang anak yatim daripada kecil. Bapa beliau meninggal dunia semasa beliau masih kecil, dan beliau dibesarkan oleh ibu. Dan beliau seorang yang sangat miskin kerana bapanya meninggalkan harta yang sangat sedikit. Tetapi walaupun beliau seorang yang miskin, beliau seorang yang sangat berhati-hati dalam segala urusan rezeki. Diriwayatkan bahawa Imam Ahmad sepanjang kehidupan beliau tidak pernah mengambil sebarang bentuk hadiah atau pemberian daripada pemerintah, atas dasar berhati-hati ini. Dan beliau seorang yang warak dan sangat disegani,
Bahkan guru-guru beliau sendiri merasa sangat hormat kepada beliau kerana kewarakan beliau. Diriwayatkan Imam Syafi'i pernah menyebut bahawa aku tinggalkan Baghdad dan tidak aku tinggalkan di dalamnya seorang yang lebih warak dan lebih bertakwa daripada Imam Ahmad. Menunjukkan bahawa guru beliau sendiri sangat sangat menghormati beliau. Nak diringkaskan cerita, kan beliau mempelajari hadis dan sebagainya, dan di akhir kehidupan beliau, beliau menghadapi kesusahan yang amat berat disebabkan oleh fitnah khalqul Quran yang didukung oleh pemimpin-pemimpin Bani Abbasiyah pada ketika itu, iaitu mereka menganggap bahawa Al-Quran itu bersifat baharu ataupun makhluk, dan Imam Ahmad menentang kepercayaan ideologi ini dan dia diberikan siksaan yang sangat teruk oleh pemimpin-pemimpin tersebut. Baik, pengajian Imam Ahmad, para ulama berbeza pandangan berkenaan dengan pengajian beliau. Ulama sepakat bahawa beliau menghafal Al-Quran pada usia 15 tahun, tapi para ulama khilaf. Sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa guru pertama Imam Ahmad ialah guru dalam bidang fiqh, iaitu Qadi Abu Yusuf, iaitu salah seorang pemuka mazhab Abu Hanifah. Tetapi banyak juga pandangan lain yang menyebut bahawa guru beliau pertama dalam bidang hadis ialah Hushaim bin Bashir. Dan daripada Hushaim bin Bashir ini, beliau mengambil ribuan hadis. Dan kita boleh lihat bila mana kita baca Musnad Imam Ahmad, kita akan nampak Imam Ahmad mengambil hadis secara terus daripada Hushaim bin Bashir. Dan kemudian Imam Ahmad mengembara ke banyak negara dalam rangka mempelajari ilmu hadis ketika beliau berusia sekitar 18 tahun. Beliau mengembara ke Kufah, Basrah, Hijaz, Yaman, dan beliau berguru dengan ulama-ulama besar seperti Sufyan bin Uyainah, Abdul Razak As-San'ani, dan juga beliau membuat hubungan pertama dalam rihlah ini dengan Imam Syafi'i, antara guru beliau yang paling rapat sekali. Dan beliau mempunyai guru yang sangat ramai. Disebutkan dalam Siyar A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi, menyebutkan bahawa dalam musnad sahaja Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada 280 orang guru. Dan kelebihan Imam Ahmad ini ialah banyak ataupun sebahagian besar dari guru-guru beliau sendiri meriwayatkan hadis daripada beliau. Ataupun kalau dalam istilah ilmu rijal, riwayatul akabir an asagir. Maknanya sebahagian daripada guru-guru beliau ini ulama-ulama yang besar juga, dari mereka ambil daripada Imam Ahmad. Ada daripada sudut umur lah, daripada sudut umur. Baik, kita terus kepada musnad. Pertama, apakah itu maksud musnad? Musnad kita boleh definisikan ataupun define musnad daripada 3 aspek. Pertama sekali, daripada sudut bahasa, musnad bermaksud bersandar. Daripada sudut mustalah ataupun ilmu mustalahul hadis, musnad adalah hadis marfu' yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung. Bermakna bila mana kita sebut hadis itu musnad, maknanya hadis itu marfu' kepada Nabi SAW. Tapi daripada sudut pembukuan, musnad merujuk kepada kitab hadis yang mana hadis-hadisnya disusun mengikut nama sahabat yang meriwayatkan, dan dia boleh mengikut apa-apa kriteria asalkan mengikut nama sahabat yang meriwayatkan. Kadang-kadang mereka ikut waktu keislaman mereka. Mungkin mereka mulakan dengan Abu Bakar dan seterusnya, ikut keislaman, ataupun ikut nasab, ataupun nama-nama sahabat secara rawak. Maksudnya ini ialah kitab musnad. Kitab musnad ialah kitab yang menyusun hadis mengikut nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan kita boleh nampak kalau kita mempelajari hadis, kita boleh lihat banyaknya kitab-kitab yang berupa ataupun bentuknya pola-pola musnad. Contohnya Musnad Abu Dawud atau Musnad Darimi, antara musnad yang masyhur. Dan Musnad Ahmad ialah musnad yang terbesar dalam semua musnad-musnad yang lain, dan antara musnad yang paling banyak digunakan oleh pengkaji hadis. Imam Ahmad dia mengumpulkan hadis sejak tahun 160 Hijrah, bila mana beliau mula mendalami ilmu hadis, dan
beliau mengumpul sehinggalah beliau meninggal dunia. Uh, Dikatakan oleh Syekh Mahmud Tahan, beliau mengumpulkan lebih kurang 750,000 hadis sepanjang pengajian beliau. Ada riwayat yang menyebutkan beliau mengumpul lebih kurang 1 juta hadis, tetapi jumlah hadis yang dimasukkan dalam Musnad Imam Ahmad hanyalah 40,000, dan 40,000 ini juga ada berlaku pengulangan hadis. Bermakna jumlah ini disaring daripada total 750,000 hingga 1 juta hadis yang dikumpul oleh Imam Ahmad. Dan berlaku pengulangan 10,000, dia bergantung kepada kaedah Imam Ahmad sendiri. Ada kalanya hadis-hadis yang diulang ini bertujuan untuk membawa sanad yang berbeza ataupun membawa matan yang sedikit berbeza. Baik, kita nak faham klasifikasi hadis dalam Musnad Imam Ahmad ini, kita kena faham kaedah hadis dan fiqh Imam Ahmad. Satu perkara yang kita harus faham ialah pada zaman awal Imam Ahmad mempelajari hadis, hadis ini klasifikasi dia sahih dan dhaif. Secara umumnya sahih dan dhaif. Menurut Fi'an, hadis dhaif yang diambil oleh Imam Ahmad ialah dhaif yang ringan serta sama taraf dengan hadis hasan di sisi Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi dikenali sebagai seorang yang dia mutasahil dengan status hadis ataupun penilaian perawi. Dan kalau kita lihat kaedah hadis Imam Ahmad, kaedah fiqh Imam Ahmad, bila mana Imam Ahmad nak istinbat hukum, pertama beliau akan merujuk kepada nas dan hadis yang sahih saja. Ini kaedah pertama. Kalau jika tiada dalam nas dan hadis yang sahih, nas Quran dan hadis yang sahih, maka beliau akan pergi kepada fatwa para sahabat yang mana ijma' dalam kalangan mereka. Hadis-hadis, fatwa-fatwa atau pandangan-pandangan yang menjadi pandangan ijma' dalam kalangan sahabat. Kalau tidak ada, maka beliau akan merujuk juga kepada para sahabat, fatwa yang mungkin mereka ada perbezaan, tapi dia akan membuat tarjih kepada fatwa tersebut. Dan jika tidak ada permasalahan tersebut pada fatwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka beliau akan merujuk kepada hadis-hadis yang mana dhaif yang ringan, kan? Dan Imam Ahmad meletakkan syarat bahawa tidak ada kemungkaran pada hadis tersebut dan tidak ada celaan yang berat terhadap perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Mana hadis ini hadis dhaif yang diterima di sisi Imam Ahmad, dan ini merupakan salah satu keistimewaan Imam Ahmad di mana beliau meletakkan pandangan ataupun hadis dhaif yang ringan lebih tinggi daripada pandangan mana-mana individu, dan menunjukkan kepada kita bahawa Imam Ahmad sangat kuat berpegang dengan hadis. Dan yang terakhir, bila mana tidak ada hadis dhaif berkenaan isu tersebut, barulah beliau akan pergi kepada qiyas dengan melihat hikmah suatu amal berbanding dengan illah. Jadi bila mana kita faham kaedah fiqh ataupun kaedah hadis dan fiqh Imam Ahmad ini, kita akan lihat bahawa Imam Ahmad tidak meletakkan syarat sahih kepada musnad beliau. Sebaliknya, hadis-hadis dalam musnad ini hadis-hadis yang pada khemah beliau, hadis-hadis yang cukup untuk berhujah dengannya mengikut pandangan beliau. Baik, kita pergi kepada metodologi musnad Imam Ahmad. Antara kelebihan musnad Imam Ahmad berbanding dengan musnad yang lain ialah, pertama, tidak ada satu pola yang khusus. Contohnya, Imam Ahmad tidak meletakkan susunan sahabat ni berdasarkan kategori kabilah ataupun kategori nasab dan lain-lain. Beliau menyebutkan pertama, beliau ada bahagian yang mana beliau tidak mengikut pola khusus dalam penyusunan sahabat-sahabat dalam musnad beliau. Okey, pertama beliau meletakkan musnad Khulafa' Ar-Rashidin. Khulafa' Ar-Rashidin bermula dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehingga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu.
Ini pertama sekali Imam Ahmad meletakkan Musnad Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian Imam Ahmad meletakkan Musnad Al-Asharah Mubashirah yang lain. Uh, Al-Asharah Mubashirah ini bermakna selepas empat orang yang pertama, empat khalifah yang pertama, kemudian baki 6 orang yang lain, bermakna Musnad ini bermula dengan 10 orang yang dijamin syurga. Kemudian Imam Ahmad meletakkan Musnad sahabah selepas 10, ba'dal asyarah. Antara sahabat yang termasuk dalam kategori ini ialah Abdul Rahman bin Abu Bakar sebagai contoh. Dan bermakna uh, tidak ada satu penyusunan, kaedah penyusunan yang khusus. Mana Imam Ahmad tidak meletakkan orang-orang lain yang mungkin keislamannya lebih awal dan lain-lain. Kemudian baru Imam Ahmad meletakkan Musnad Ahlul Bait. Musnad Ahlul Bait ini ialah Musnad Husain, Musnad Hasan dan lain-lain. Kemudian Imam Ahmad meletakkan Musnad Bani Hashim. Ada sebahagian para ulama yang mengatakan bahawa Musnad Bani Hashim termasuk dalam Musnad Ahlul Bait. Tetapi di dalam Musnad Imam Ahmad ianya diasingkan. Dan Musnad Bani Hashim ini di dalamnya terletaknya hadis-hadis Abbas radhiyallahu anhu dan anak-anak beliau seperti Fadal bin Abbas, Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Kemudian Musnad Al-Mukatsirin min as-Sahabah, maaf ejaan dia tak betul Musnad sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sebagai contoh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semuanya dikategorikan dalam musnad sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kita akan lihat ini antara musnad yang paling besar dalam musnad Imam Ahmad. Kemudian barulah Imam Ahmad meletakkan hadis-hadis daripada sahabat-sahabat yang menetap di sesuatu tempat. Kan Musnad Al-Makkiyin, itu musnad sahabat-sahabat yang menetap di Mekah. Sesuatu yang kita kena faham ialah Musnad Al-Makkiyin tidak merujuk pada sahabat-sahabat yang asal daripada Mekah, tapi dia merujuk pada sahabat-sahabat yang diriwayatkan menetap di Mekah sepanjang kehidupan mereka. Sebagai contoh, Musnad Al-Makkiyin ini, Imam Ahmad, salah seorang sahabat yang Imam Ahmad letakkan dalam Musnad Al-Makkiyin ialah Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Beliau seorang sahabat yang memeluk Islam pada pembukaan kota Mekah, selepas pembukaan kota Mekah, dan sahabat ini menetap di Mekah. Maka Imam Ahmad meletakkan beliau di dalam Musnad Al-Makkiyin. Antara contoh lain yang boleh beri ialah Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid Al-Walid, beliau selepas memeluk agama Islam, selepas Rasulullah SAW wafat, Khalid Al-Walid banyak mengembara untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, dan beliau akhirnya menetap di Syam. Maka Imam Ahmad meletakkan hadis-hadis beliau dalam Musnad Asy-Syamiyin, seperti yang kita boleh rujuk dalam Musnad Imam Ahmad. Dan selepas Imam Ahmad meletakkan musnad-musnad sahabat-sahabat mengikut tempat mereka menetap, barulah Imam Ahmad meletakkan Musnad Ansar dan seterusnya musnad bagi wanita yang bermula dengan Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah dan lain-lain. Satu perkara yang kita kena ambil kira dalam penyusunan musnad ialah diriwayatkan dalam banyak asar atau banyak riwayat menyebutkan bahawa asalnya Imam Ahmad yang menyaring hadis-hadis ini untuk disusunkan, tetapi yang dibukukan ialah oleh anak beliau. Maka ini antara isu yang insya-Allah kita akan bincangkan dalam pembentangan yang akan datang. Dan Imam Ahmad sebelum beliau meninggal dunia, beliau tidak sempat membukukan, tapi yang membukukan Musnad Imam Ahmad ini ialah anak beliau. Tapi penyusunan ini sebenarnya ialah mengikut penyusunan yang ditentukan oleh Imam Ahmad sendiri. Baik. Okey, apakah kekurangan dan kelebihan Musnad Imam Ahmad? Pertama kita bincang tentang kelebihan Musnad. Kelebihan Musnad ini yang pertama ialah seseorang nak tahu tentang fiqh seseorang sahabat, ia menjadi lebih mudah. Kenapa? Kerana kita boleh
terus merujuk kepada hadis-hadis yang dibawa oleh sahabat tersebut. Dan dan juga antara perkara lain ialah jika kita ingin tahu sesuatu hadis daripada seorang sahabat yang pakar dalam bidang-bidang hadis yang tertentu pun menjadi mudah juga. Sebagai contoh, kalau kita nak cari hadis-hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan tafsir, kita boleh rujuk ke Musnad Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Antara contoh yang saya bawakan di sini ialah uh, hadis daripada dalam Musnad Bani Hashim ataupun Musnad Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bernombor 1853, di mana Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang asbabun nuzul daripada ayat daripada surah Al-Isra. Ini antara kelebihan Musnad Imam Ahmad. Sekiranya kita ingin merujuk kepada fiqh ataupun pandangan seseorang sahabat, ataupun kita nak tahu tentang satu isu yang berkaitan kepakaran sahabat tersebut, rujukannya menjadi lebih mudah kerana ia mengikut susunan uh, uh, sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Daripada sudut kekurangan, pertama kekurangan Musnad ialah sukar bagi seorang pengkaji untuk mencari hadis berdasarkan topik atau bab ataupun tema tanpa ditahu siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Um, Contohnya dia nak cari hadis tentang taharah sebagai contoh. Sukar, sangat sukar untuk mencari dalam Musnad. Dia nak cari hadis tentang haji, hadis tentang adab, akhlak dan lain-lain, dia menjadi sangat sukar. Pencarian ini jadi lebih mudah dalam hadis-hadis dalam kitab-kitab sunan ataupun kitab jami', ia akan menjadi lebih mudah. Tapi dalam Musnad, ia sangat-sangat sukar. Terutamanya Musnad Imam Ahmad yang memuatkan lebih kurang 40,000 hadis. Mana ia menjadi sangat sukar. Walau bagaimanapun, um, ada usaha ulama-ulama yang mutaakhirin seperti Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna. Beliau seorang ulama mazhab Hambali dan beliau membuat penyusunan semula Musnad Imam Ahmad mengikut tema tema tertentu atau tema fiqah. Dan kitab ini diberikan nama Fathur Rabbani. Fathur Rabbani fi Tartib Musnad Al-Imam Ahmad Asy-Syaibani. Kitab ini dia menyusun hadis-hadis dalam Musnad Imam Ahmad yang banyak itu mengikut tema fiqah. Dan beliau sendiri mensyarahkan hadis ini dengan kitab beliau Bulughul Amani. Bermakna ada usaha ulama-ulama kontemporari untuk menyusun semula kitab Musnad Imam Ahmad menjadi kitab yang lebih mudah dirujuk daripada aspek tertentu, menunjukkan kepada kita betapa relevannya Musnad Imam Ahmad kepada para pengkaji hadis. Baik, setakat itu saja pembentangan saya pada hari ini. InsyaAllah saya akan serahkan kepada Ustaz Saiful Izam untuk pembentangan beliau berkenaan dengan Sahih Al-Bukhari. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Tauhidin atas pembentangan sebentar tadi. Jadi untuk pembentangan seterusnya saya akan bentangkan tugasan yang diberikan, iaitu tentang Sahih Imam Al-Bukhari, yang mana saya letak tajuk itu Sahih Imam Al-Bukhari satu suratan. Apapun saya yang dimuliakan Tarif, Musta'arif dan rakan-rakan yang lain, jadi insyaAllah kita akan berkongsi sama-sama tentang apa yang isi kandung tentang Imam Bukhari dalam tugas yang diberikan saya insyaAllah. Baik, untuk objektif pembentangan kita ada kira 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 5 objektif, iaitu yang pertama kita nak tahu latar belakang Imam Bukhari secara ringkas.
Dan kemudian kita nak tahu juga tentang latar belakang kitab Sahih Bukhari secara ringkas. Kita memahami metodologi penyusunan hadis, kaedah periwayatan dan mengetahui secara ringkas sekiranya ada kritikan ulama silam terhadap Sahih Bukhari. Secara ringkasnya, Imam Bukhari ini nama penuh beliau ialah Imam Bukhari ini ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, yang mana beliau dilahirkan 194 Hijrah di Bukhara dan wafat pada tahun 25 Hijrah ketika berumur hampir 62 tahun pada malam hari. Ya. Dikatakan beliau wafat dalam keadaan disisihkan. Baik, gelaran kunyahnya ialah Abi Abdullah, dan beliau merupakan anak yatim sejak kecil dan dibesarkan ibunya, yang mana kita tahu bahawa bapanya yakni Ismail bin Ibrahim telah meninggal dunia sejak Imam Bukhari masih kecil. Ya. Dan di samping Imam Bukhari ada seorang abang namanya Ahmad. Ya. Jadi antara kisah yang menarik antara ibu dan Imam Bukhari ini, ibunya pernah berdoa. Imam Bukhari ini sejak kecil dikatakan buta dan ibunya telah mendoakan kesembuhan bagi Imam Bukhari dan Allah telah mustajabkan doa ibunya dan akhirnya uh, nikmat penglihatan itu dikembalikan semula kepada Imam Bukhari. Baik. Seterusnya, bapa Imam Bukhari namanya Ismail bin Ibrahim juga merupakan seorang perawi hadis dan kisahnya ada dinukilkan oleh Ibn Hibban dalam kitabnya As-Siqat. Ya. Seorang yang wara', Ismail bin Ibrahim seorang yang wara' dan cukup berhati-hati dalam soal pemilikan harta, yang mana beliau akan pastikan harta yang dimiliki tidak ada syubhat langsung, semuanya halal. Itu pastikan, sebab itulah bagi orang yang hendak melahirkan anak yang hebat, maknanya jadi pastikan uh, rezeki yang dicari itu betul-betul halal, yang tidak ada langsung syubhat. Ini yang dipegang oleh, dan inilah yang diamalkan oleh bapanya Ismail bin Ibrahim. Imam Bukhari mempunyai kekuatan luar biasa dan telah menguasai ilmu hadis ketika masih kanak-kanak. Ya, beliau dikatakan mengembara sehingga 14,000 kilometer untuk mencari hadis dan bertemu dengan periwayat hadis. Ya. Termasuk untuk mendengar hadis dan menyemak hadis dan sebagainya. Memulakan, kita tengok kisah pengembaraan dan kehebatan ilmu Imam Al-Bukhari. Memulakan pengembaraan ilmu sejak usia 10 tahun. 10 tahun ibu yang telah lepaskannya untuk dia berkelana untuk mencari ilmu. Dan perjalanannya menuntut ilmu meliputi Syam, Mesir, Semenanjung Arab, Basrah, Kufah dan Baghdad. Antara guru-guru Imam Al-Bukhari ini seperti pertama Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang cukup hebat berasal mazhab Hambali, dan seorang muhaddisin, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia ada Ustaz Ahmad. Satu lagi ialah juga seorang muhaddisin, iaitu Ishaq bin Rahawai. Beliau juga adalah merupakan guru yang cukup dekat di hati Imam Bukhari, di mana disebabkan dorongan Ishaq bin Rahawai menyebabkan Imam Bukhari berazam untuk mengumpulkan sahih Rasulullah SAW, hadis sahih daripada Rasulullah SAW dalam satu kitab. Kemudian Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in ini bukannya seorang muhadis yang cukup terkenal, ya? Meriwayatkan banyak hadis dan dia merupakan teman baik juga dengan sezaman dengan Imam Ahmad. Beliau dikatakan muflis, ya, ataupun habis duit untuk mencari ilmu dalam bab hadis. Dan Qutaibah bin Sa'id. Manakala anak-anak murid Imam Bukhari pula terdiri pada Imam Muslim. Ini kita tak payah kenalkan lagi lah. Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, kedua-duanya adalah penulis kutubun sittah. Imam Sahih Muslim selepas Sahih Bukhari, ya. Imam Ibn Khuzaimah, Az-Zur'ah, Al-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Pernah, ya, satu kisah yang mana ketika umur Imam Bukhari 11 tahun, dia membetulkan sanad yang dibaca secara salah oleh seorang muhaddisin, iaitu Al-Alamah Al-Dakhil dalam satu halaqah ilmu. Ini bayangkan umur 11 tahun dah boleh betulkan sanad seorang, kita boleh katakan tu guru lah. Hebat tak hebatnya Imam Bukhari dalam bidang hadis sejak kecil. Baik, dalam konteks kategori ataupun klasifikasi Sahih Bukhari, kita boleh katakan dia sebagai jami'.
Ya, jami' ya. Ada yang musnad, ada jami', ada sunan. Jadi kategori Sahih Al-Bukhari ini masuk dalam jami'. Yang mana dalamnya ada bab akidah, bab hukum hakam, sirah, adab, tafsir, fitan, alamat hari kiamat dan manaqib. Ada 8 bab yang disebut. Selain pada jami' Sahih Bukhari, ada 2 jami' yang cukup terkenal juga, iaitu Sahih Al-Muslim, Jami' Sahih Al-Muslim dan Jami' Imam At-Tirmizi yang juga dikenali sebagai Sunan At-Tirmizi. Tajuk lengkap Sahih Bukhari ini, dia ada nama panjang tuan-tuan. Dia Sahih Bukhari ini nama ringkas dia, ataupun Jami' Bukhari pun boleh juga dipanggil Jami' Al-Bukhari. Nama panjang dia ialah Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah wa Sunnanihi wa Ayyamihi. Sahih Bukhari hanya menghimpunkan hadis-hadis sahih sahaja, dan daripada 600,000 hadis yang dihafal, lalu dimuatkan hanya sebanyak 7,275 hadis dalam Sahih Bukhari. Yang mana 4,000 daripadanya tidak berulang. Manakala yang lain-lain berulang. Jadi Imam Bukhari telah mengambil masa kira-kira 16 tahun untuk menyiapkan Sahih Al-Bukhari kerana beliau amat berhati-hati dalam menyaring atau memilih hadis-hadis untuk dimuat ke dalam Sahih. Ini bukan mudah tuan-tuan. Ya, dan ustaz dan para yang dimuliakan, para ustaz Arif dan rakan-rakan yang lainnya. Ini bukan mudah, maksud dia cukup berhati-hati Sahih Al-Bukhari dalam cukup cermat untuk memilih hadis sahih, untuk memastikan betul-betul sahih saja yang masuk, yang dimuatkan ke dalam karyanya itu. Imam Bukhari tidak akan menulis karyanya melainkan telah membersihkan diri dari diri dengan dan solat, ya, membersihkan diri, ya, maksudnya tidak berhadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi akan memastikan dia berwuduk dan solat sunat istikharah 2 rakaat sebelum menulis hadis. Jumlah perawi yang direkod dalam Sahih Bukhari lebih kurang ataupun kira-kira 435 orang. Okay. Slide seterusnya. Dalam bab metodologi penyusunan hadis, jadi Imam Bukhari menyusun hadis berdasarkan kitab. Kitab ni bukannya maksud buku, kitab ni maksudnya tajuk utama. Kitab. Jadi penyusunan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari berdasarkan kitab atau tajuk utama, dan setiap kitab pun mempunyai sejumlah bab. Sebagai contoh, kitab Al-Iman menceritakan kisah iman saja ada dalam 42 bab. Kitab ilmu ada 53 bab. Jadi banyak kitab. Dan kalau ikutkan secara keseluruhan, dalam Sahih Bukhari ini ada lebih kurang 97 kitab ataupun 97 tajuk utama, merangkumi 3,540 bab. Banyak 97 kitab dan 3,540 bab. Paling istimewa ada terjemah bab. Terjemah bab ni ialah tajuk yang disebut oleh Imam Bukhari dalam Sahih. Contoh dia banyak contoh lah tuan-tuan. Boleh memakai baju orang Syam, maksud dia memakai baju orang kafir ketika nak solat. Contoh itulah. Dalam Sahih Bukhari ini dibenarkan. Sebab melalui terjemah bab, maka akan tersahihlah pandangan Imam Al-Bukhari berdasarkan penguasaan dan pemahamannya terhadap satu-satu. Ini kita nak tengok pandangan fiqh Imam Bukhari. Baik, dari segi manhaj, ya, saya tinggal. Okey. Dari segi manhaj, sanad bersambung, adil, ya, perawi-perawi dia, dabit, tiada syaz dalam hadis, tiada elah, ya. Malah berlaku ada satu syarat istimewa yang diletak oleh Imam Bukhari, iaitu subutul liqa, iaitu Imam Bukhari meletakkan satu lagi syarat tambahan, sabit pertemuan antara perawi semasa dengan perawi sebelumnya. Perawi semasa dengan perawi sebelumnya. Katakanlah si A tu kena bertemu si B untuk meriwayatkan hadis, mesti betul ada wajib pertemuan. Dia separuh ulama hadis yang lain hanya meletakkan sezaman, contoh begitu. Tapi Imam Bukhari tidak, dia meletakkan pertemuan, sabit pertemuan, berjumpa, untuk menunjukkan bahawa ittisal sanad, untuk memastikan sanad bersambung. Ittisal sanad, nak memastikan sanad itu bersambung, benar-benar bersambung. Dari segi kelebihan Sahih Bukhari, dia terletak pada terjemah bab. Ini memang cukup popular lah ini pandangan ini, sebab
terjemah bab tu, pekaji yang mahir dengan uslub dan metod penyusunan hadis dalam Sahih berkenaan akan mengetahui pandangan fiqh Imam Bukhari terhadap hukum hakam dalam satu-satu permasalahan fiqh. Sebab itu kadang-kadang uh, pandangan fiqh Imam Bukhari ni agak berbeza dengan pandangan fiqh empat mazhab yang lain. Kadang-kadang ada perbezaan sedikit, ada perbezaan sebab pemahaman Imam Bukhari terhadap hadis yang dia bawa tu, dibawa. Ada beberapa kekurangan jika ada pekaji ingin mendapatkan hadis dari riwayat sahabat, tentu pasti agak sukar kerana penyusunannya bukan berdasarkan nama sahabat. Seperti mana kitab hadis dalam kategori musnad. Contoh bagaimana kita boleh katakan bahawa permasalahan, maksud dia berdasarkan tajuk iman, ilmu, zakat, haji, solat dan sebagainya. Ya. Yang penting ini memang tajamah bab ni, maksudnya tajuk bab tu menunjukkan itulah pandangan fiqh Imam Bukhari. Sebagai contoh tadi ada saya sekiranya ada imam dan makmum 2 orang, boleh selari sahaja tumit tu, tak perlu ke belakang sikit. Berbanding dengan Syafi'i makmum kena ke belakang sikit. Baik, yang terakhir sebelum saya habis, iaitu adakah ada kritikan terhadap Sahih Bukhari? Ada, ya? Ada. Walaupun Sahih Bukhari ini dikira sebagai kitab nombor 2 paling autentik selepas Al-Quran, namun karya dia tidak terlepas menerima kritikan. Ibn Hajar berkata ada terbanyak 78 hadis riwayat Imam Bukhari dikritik dan kebanyakannya berpunca daripada sanad. Jadi ada ulama yang mengkritiknya ialah Daraqutni, yang mana Daraqutni ini adalah orang yang pakar hebat, ulama hadis yang hebat dalam ilmu i'lal, iaitu ilmu yang boleh menyingkap elah kecacatan yang sembunyi dalam hadis sahih. Jadi kebanyakan kritikan Daraqutni ini pun telah dijawab oleh ulama hadis lain, antaranya Ibn Hajar dalam 2 kitabnya Hadi Al-Sari dan Tahzib Al-Tahzib. Ini berkaitan banyak sanad lah. Dia kena, kalau kita nak bincang ni agak panjang juga lah pasal kritikan ni. Ya. Cuma ada, maksudnya walaupun sahih Bukhari, tetap ada kritikan daripada ulama-ulama yang lain. Terutama ulama-ulama yang hebat dalam bab-bab ilmu i'lal ni. Jadi kesimpulannya, kitab Bukhari, rujukan kitab Al-Bukhari ni adalah kitab rujukan hadis paling sahih ataupun autentik berbanding kitab-kitab sahih yang lain. Yang kedua, Imam Muslim. Dan Imam Al-Bukhari telah meletakkan satu penanda aras yang amat tinggi dalam menentukan status kesahihan sesebuah hadis. Yang seterusnya, kesimpulan yang boleh saya katakan bahawa sebahagian besar usia Imam Al-Bukhari berkhidmat untuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Manakala Musnad Ahmad pula merupakan antara rujukan yang terbaik dalam pengajian hadis. Kaedah penyusunan juga istimewa dan berbeza sedikit dengan musnad yang lain. Dan hadisnya tetap perlu, walau bagaimanapun, hadisnya tetap perlu diteliti sebelum disebarkan kerana adanya penambahan riwayat-riwayat yang lain. Wallahu alam, insya-Allah itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada hari ini, iaitu bagaimanakah kisahnya ataupun tugasan yang saya berikan, iaitu tentang Imam Bukhari dan kitab sahihnya. InsyaAllah jadikanlah sebagai panduan. Puan-puannya kita tahu bahawa Imam Bukhari ini bukan sahaja hebat dari segi hadis, tapi hebat juga dari segi fiqh, ya, juga hebat. Wallahu alam, insya-Allah kita akan bertemu pada masa akan datang. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.